So impak yang diperolehi akhirnya daripada projek transnasional ini adalah untuk meningkatkan sosioekonomi komuniti setempat dan meningkatkan pendapatan industri dengan ada kaitan di antara komuniti dan industri, dan juga memberi kesan kepada helix quintuple, or you can rely on the quintuple helix. So everyone now talk about the quintuple helix, so sebenarnya apa yang dimaksudkan dengan quintuple helix. So saya telah meringkaskan sedikit carta atau whatever yang you nak panggil dekat sini on the helix quintuple. So kalau tengok dekat Google Stars, banyak gambar-gambar yang sangat kompleks lah pada saya. So saya dengan pertolongan pembuat slide saya, terima kasih kepada Cik Ain dan Cik Hanis dan juga pengurus projek Belangkas Cik Nazri yang telah membantu saya menghasilkan slide yang begitu cantik pada hari ini. Dalam quintuple helix yang saya tunjuk di sini, dia melibatkan 5. Quintuple tu adalah 5. So dia bermula dengan politik, pendidikan, ekonomi, alam sekitar dan sosial untuk menghasilkan pembangunan mampan ataupun sustainability process and development. So dalam pendidikan ada modal insan dia untuk menghasilkan pembangunan mapan. Ada pelibatan ekonomi untuk modal ekonomi ataupun economic models. Kita ada alam sekitar untuk persekitaran semula jadi, pelibatan sosial atau komuniti, maklumat dan modal sosial, dan juga politik, modal politik dan sosial. Okay, so dalam quintuple helix, dalam projek transnasional, dia terlibat sangat-sangat rapat dengan quintuple helix sebab dia akan melibatkan pendidikan, universiti, akademik, dia melibatkan sosial, komuniti, dia melibatkan alam sekitar. So kalau projek-projek kita tidak membantu pemeliharaan alam sekitar, maka ia tidak sebenarnya memenuhi helix quintuple. Dan juga ekonomi, yang meningkatkan ekonomi itu adalah antara sebab kenapa projek transitional diperkenalkan, kerana ia bertujuan untuk membantu meningkatkan pulangan dan ekonomi bukan saja pada kawasan setempat, juga kepada ekonomi sebuah negara. Okey, so saya ringkaskan konsep di dalam pendidikan transnasional ini melalui kata alih ini. Dalam penyelidikan transnasional, kebanyakan projek adalah projek pendidikan gunaan ataupun applied research. Jarang sekali ia melibatkan pendidikan fundamental or fundamental research. So dalam pendidikan gunaan biasanya akan menghasilkan produk. Produk ini pula bukanlah sekadar produk yang tangible yang boleh dihasilkan dan boleh of course lah, produk tu boleh diguna pakai. Tetapi produk bukan sahaja produk yang terhasil yang digunakan, tapi boleh juga kepada modul ataupun dalam bentuk manuskrip ataupun dalam bentuk metodologi yang boleh digunakan oleh komuniti. So komuniti mungkin akan melibatkan polisi dan amalan ataupun policy and practicals, dan akhirnya dalam menghasilkan produk, dia akan menghasilkan produk yang berterusan. Maksudnya di sini dia akan melibatkan supply chain, penghasilan produk itu bergantung seterusnya kepada kestabilan produk. Jangan sampai produk itu terhasil pada ketika itu bagus dan sangat sustain, boleh dihasilkan berterusan, tetapi pada masa yang akan datang tiba-tiba tidak boleh dihasilkan kerana kekurangan supply ataupun bahan asas, resources yang bermasalah dan sebagainya. Maka bila keadaan sebegitu, dia tidak boleh diguna pakai dan penyebaran dan implementasi pendidikan itu tidak akan berlaku. So ini yang sebenarnya konsep di dalam penyelidikan transnasional. Okey, objektif geram pendidikan transnasional diperkenalkan di peringkat KPT dan universiti adalah untuk memastikan ilmu ataupun teknologi yang dihasilkan oleh penyelidik dipindah dan diasimilasi kepada komuniti dan generasi melalui konsep inovasi sosial. So nanti saya akan terangkan apa yang dimaksudkan dengan inovasi sosial. Yang kedua, untuk meningkatkan taraf sosioekonomi komuniti dan industri. Yang ketiga, membina jalinan kerjasama berterusan di antara universiti dan komuniti atau industri. Dan yang keempat, memberi impak
yang signifikan kepada quintuple helix yang ditetapkan oleh Kementerian Pengajian Tinggi. So dalam empat-empat objektif ini sebenarnya sangat berkait rapat di antara satu sama lain, di mana the keywords dia adalah community dan industri. You transfer or you pindahkan ilmu whatever yang you dapatkan daripada universiti dalam bench dekat makmal dan dipindahkan kepada komuniti dalam bahasa yang mudah dan dipahami oleh masyarakat, terutama masyarakat setempat. Okey, tetapi di dalam objektif saya pada pagi ini untuk menerangkan kepada semua adalah bagaimana hendak memahami asas dalam pendidikan transnasional. Bagaimana mengasimilasi ilmu di dalam pendidikan atau menggunakan ilmu di dalam pendidikan yang kita ada dan mengadaptasi hasil pendidikan di makmal kepada komuniti. So banyak cerita keputusan ataupun results yang kita dapat daripada makmal hanya sekadar berada di atas shelf di dalam makmal, tidak diguna pakai oleh siapa pun. Ada produk yang terhasil sekian lama tetapi tidak boleh diguna pakai, tidak boleh dimanfaatkan kepada komuniti dan juga industri atas berbagai-bagai alasan dan sebab. So antara sebabnya adalah kerana kengkangan dari segi geran penyelidikan. So sekarang ni sudah ada geran-geran penyelidikan untuk menyokong kemajuan produk yang terhasil daripada penyelidikan di dalam sesebuah universiti. Okay, so kita tengok apakah anda sebenarnya layak untuk memohon. Siapapun jika sekiranya anda adalah seorang pensyarah universiti, anda sebenarnya layak untuk memohon dengan syarat cadangan projek itu mestilah bersifat pemindahan atau penggunaan ilmu ataupun teknologi kepada komuniti atau industri. Maksudnya projek ni adalah projek yang ada potensi untuk digunakan oleh komuniti. Dia akan memberi impak positif dalam konteks sosioekonomi kepada komuniti dan industri dan hasil penyidikan bersifat gunaan. So macam saya sebut tadi dalam carta ahli saya adalah penyelidikan gunaan or applied research. Sebab kalau kita nak guna translational research untuk projek fundamental, maka dia tidaklah sangat-sangat signifikan kerana produk yang terhasil itu tidak boleh digunakan oleh masyarakat ataupun komuniti. Dan sebolehnya dilindungi oleh harta intelek. Maksudnya, untuk anda memohon projek transnasional ni, sekurang-kurangnya ada harta intelek. Sama ada harta intelek itu dalam bentuk patent, hak cipta terpelihara, secret ciptaan ataupun juga industrial practicals. So antara whatever yang harta intelek yang you ada, maka boleh memohon untuk projek transnasional. So boleh dikomersialkan, ada commercial value dan ataupun ada letter of intent, ada company yang sudah berminat untuk produk anda, maka bolehlah kita memohon untuk projek transnasional ini dan telah diguna pakai oleh industri ataupun komuniti. So di UMT sendiri kita sebenarnya ada ramai sangat ikon pensyarah yang telah menghasilkan banyak produk yang diguna pakai oleh masyarakat. Seperti saya boleh sebut, kita ada Dr. Mustafa Man yang banyak projek-projek yang signifikan seperti projek yang dia menghasilkan sangat banyak gadget, menghasilkan produk yang untuk membantu mengurangkan nyamuk dan sebagainya. Kita ada ikon di dalam penghasilan produk-produk aquaculture seperti penghasilan udang dan sebagainya yang sebenarnya boleh diguna pakai oleh masyarakat. Dan ini adalah salah satu beberapa banyak contoh yang boleh kita tengok yang ada di UMT. So letter of intent, apabila company itu berminat dengan produk kita, maka dia akan mengeluarkan surat menunjukkan minat terhadap produk yang kita gunakan dan seterusnya. Bolehlah ditandatangan perjanjian seperti adanya MOU ataupun MOA yang akhirnya akan menghasilkan sedikit pulangan kepada penyelidik melalui pemberian dana untuk meneruskan penghasilan produk. Dan dia projek untuk transnational research ini bukanlah projek untuk menjalankan penyidikan. Maksudnya anda telah menjalankan projek penyidikan tu dan dia telah matang dan menghasilkan produk. Maka dalam transnational research dia tidak melibatkan projek penyidikan,
yang berada di dalam makmal. So dia sebenarnya projek yang telah matang, yang terhasil daripada penyidikan yang sekian lama telah dilakukan di dalam makmal. Okey, so beberapa istilah dalam transactional research ini ada seperti contoh output versus outcomes versus impact. So dia ada output, dia selalu disebut outcomes, dia selalu disebut juga impact. So apa yang dimaksudkan dengan output? Output adalah pembinaan ilmu kepada komuniti. Seperti di dalam proposal ataupun milestone yang diletak di dalam proposal masa permohonan, dia adalah perlu dicapai sebaik sahaja projek itu tamat. Itu adalah output. Dan penerbitan perlu dicapai dalam masa tempoh 2 tahun selepas projek tamat. Soalan dia, tadi saya kata patutnya masa kita memohon projek transactional, dia tidak sepatutnya projek yang melibatkan penyidikan. Maksudnya dia menggunakan projek yang telah sedia ada dijalankan sekian lama. Tetapi kenapa dia disebut ada penerbitan? Mungkin saja projek ini dia masih lagi ongoing di dalam makmal dan juga diguna pakai di komuniti. So ada elemen-elemen yang boleh diterbitkan, bukan saja penerbitan dalam jurnal, tapi boleh juga diterbitkan dalam bentuk buku ataupun chapter in the books and so on. So tempoh yang diberi 2 tahun selepas projek tamat itu adalah tempoh yang saya rasa sangatlah significant untuk any of the project dalam transactional research. Untuk outcome, outcomes adalah istilah yang selalu diguna untuk program dan aktiviti yang dilaksanakan oleh komuniti atau industri immediately selepas projek tamat berdasarkan kepada pembinaan ilmu. So contohnya yang kita boleh tengok adalah selepas kita pindahkan ilmu kepada komuniti, kita lepaskan komuniti selepas sekurang-kurangnya 6 bulan hingga setahun. So biasanya projek transactional diadakan dan diluluskan selama 2 tahun. So selepas saja projek ini tamat, maka kita akan melihat bahawa komuniti yang disasarkan, yang terlibat dalam projek transactional ini, dia akan meneruskan projek ini melalui pengalaman dan pembinaan ilmu yang kita berikan kepada masyarakat setempat pada ketika itu. Maka ini akan menjadi satu outcome dalam projek transactional. Untuk projek transactional, kita ada juga impact. Kita nak tengok kesan daripada projek ini. So, impact adalah projek yang akan memberi impact kepada komuniti ataupun kepada kerajaan, ataupun kepada industri, ataupun kepada industri dalam masa 2 hingga 3 tahun selepas projek tamat. So, impact ini bukan saja dilihat dari segi bagaimana berjalannya projek-projek yang dipindahkan ilmu, dia juga digunakan macam mana penjanaan dari segi monetary kepada projek tersebut. So contohnya untuk projek Belangkas, kita nak tengok sejauh mana nelayan dapat hasil daripada penangkapan belangkas dan membekalkan belangkas untuk industri yang terlibat dengan belangkas. So kita akan tengok selama 2 hingga 3 tahun ataupun mungkin dalam jangka masa 5 tahun selepas projek ini tamat. So clock sedang berjalan sekarang. Clock is ticking for the project Belangkas untuk tengok sejauh mana pembinaan ilmu telah berjaya diadakan untuk projek Belangkas yang tamat pada akhir tahun 2020. Okay, peserta asal juga akan memindahkan ilmu kepada rakan-rakan yang lain. So, bukan sahaja dia yang terlibat, maksudnya ilmu itu dikembangkan supaya bukan sahaja sekelompok, macam kalau projek Belangkas, kita tentukan disetiu dulu 10 orang keluarga terlibat, 10 orang dan keluarganya terlibat dalam projek Belangkas dan kita pindahkan projek kita di Kemaman. Dan 10 orang yang kita sasarkan terlibat dalam projek ini dan kita ingin melihat mereka mengembangkan ilmu kepada rakan-rakan jiran tetangga untuk meneruskan sustainability of this project, untuk meneruskan kelestarian Belangkas di alam terutamanya di perairan Terengganu. Itu adalah istilah-istilah yang biasa digunakan di dalam projek transactional.
So, tadi saya sebut dalam projek transnasional dia akan melibatkan inovasi sosial. So, apa yang dimaksudkan dengan inovasi sosial adalah kita inovasikan ilmu ataupun teknologi, dan hasil daripada inovasi ilmu ini adalah daripada penghasilan penyelidikan beberapa tahun. Dia bukanlah inovasi yang terbentuk daripada satu atau setahun dua ada pada projek yang dijalankan. Saya bagi contoh yang paling dekat dengan saya adalah projek pendidikan belangkas. Kita mulakan projek pendidikan belangkas ini pada tahun 2009 dengan penyediaan facilities di UMT untuk menyokong projek pendidikan belangkas dan akhirnya menghasilkan produk. So projek ini yang termaktub dalam translational research ini tidak melibatkan projek-projek yang mengambil masa yang singkat. Dia adalah rentetan daripada projek-projek yang dihasilkan di dalam beberapa tahun, kemudian matang dan menghasilkan produk, dan kemudiannya bolehlah kita memohon untuk projek translational ini. So kita juga perlu mengenal pasti komuniti dan nasi untuk mendidik UMT, terutamanya untuk melaksanakan asimilasi ilmu atau menggunakan ilmu yang ada. So maksudnya kita kenalah tahu latar belakang sosial, bagaimanakah persekitaran ini untuk menyokong inovasi sosial yang kita hasilkan. Contoh, beberapa projek penyidikan transnasional yang ada di UMT yang telah habis ataupun yang sedang berlaku sekarang adalah menyokong beberapa komuniti, terutamanya komuniti di STIU. Alasan-alasan kenapa di STIU, kenapa di Kemaman, kenapa di sesetengah kawasan adalah kerana kita telah melihat latar belakang sosial. Saya ambil contoh yang sangat dekat dengan saya, yang saya sebut tadi adalah Belangkas. Kenapa kita buat di STIU dan kenapa kita buat di Kemaman? Dan kita dapati bahawa sebenarnya kita the proposal was in 2016 or in 2017, whereby kita propose the project to be happen in STIU, sebab kita dapati bahawa Belangkas dan populasi dia sangat tinggi untuk certain species of the horseshoe crab dekat STIU. Dan kita dapati bahawa selepas saja projek Belangkas dijalankan pada tahun 2009, kita dapati bahawa di perairan Kemaman dan seterusnya di perairan Cerating, di Pahang dan Balok, semuanya mempunyai belangkas yang sangat banyak. So maka kita propose projek ini adalah sesuai dijalankan di kawasan-kawasan STIU dan Kemaman dan juga perairan yang berdekatan. So itu adalah kita mengkaji latar belakang sosial. Perhaps ada kumpulan penyelidikan daripada Fakulti Ekonomi pada ketika itu telah menjalankan penyelidikan sosial ekonomi pada kawasan setempat kepada nelayan bahawa sama ada projek ini sesuai dijalankan di situ ataupun tidak. So kita disokong oleh beberapa cabang lagi projek untuk membantu kita bahawa kawasan dan masyarakat setempat pada ketika itu adalah sesuai untuk menjalankan projek transnasional yang dimaksudkan. So dalam keadaan pada itu, selain daripada itu, kita kena pasti bahawa projek ini akan membantu dari segi meningkatkan ekonomi kepada terutamanya nelayan yang terlibat. Kenapa saya kata bahawa projek ini boleh meningkatkan sosioekonomi kepada kawasan setempat? Ialah kerana di Terengganu, di Malaysia, kita ada dua musim at least. Kita ada musim tengkujuh, kita ada musim panas. Pada musim tengkujuh, bayangkanlah nelayan-nelayan duduk sahaja di rumah menunggu jika sekiranya laut tidak bergelora untuk teruskan aktiviti ekonomi mereka. Tetapi mungkin perkara itu tidak akan berlaku pada bulan 12 ataupun bulan 1 atau bulan 2. So beberapa bulan mereka di rumah tanpa melakukan apa-apa aktiviti untuk meningkatkan ekonomi atau untuk dia orang sustain dalam kehidupan harian. Maka dengan pelibatan mereka bersama kita dalam projek Belangkas ini, mereka membekalkan Belangkas. Tapi macam mana mereka boleh membekalkan Belangkas kepada kita? Mereka tidak boleh turun ke laut. Oh, untuk pengetahuan semua, sebenarnya Belangkas akan ada saja menziarahi pantai mengikut masa, tetapi dalam keadaan bergelora, Belangkas pun tidaklah datang
Dan sebenarnya kedatangan belangkas ke pantai adalah untuk bertelur. So pada musim tengkujuh belangkas pun tidak bertelur, tetapi para nelayan yang terlibat dengan kami dia telah memasang pukat. So pemasangan pukat yang tidak berapa jauh daripada pantai menyebabkan mereka dapat menangkap belangkas tidak mengira masa. So kita juga telah membekalkan mereka peralatan seperti membekalkan tempat meletakkan belangkas. Kita panggil masa tu sedikit sangkar lah, sangkar. Not to say sangkar, kalau kita sebut sangkar mungkin you all fikir macam sangkar untuk peternak ikan. Tapi sangkar yang kita buat adalah lebih kurang 1 meter kali 1 meter untuk mereka menyimpan belangkas hasil tangkapan, menunggu untuk kita membuat collection setiap minggu atau setiap 2 minggu. So belangkas berada di dalam air dalam keadaan sihat sejahtera dan tidak dilarikan oleh ombak dan sebagainya. So dengan cara itu hasil daripada perbincangan kita dari semasa ke semasa sebenarnya itu telah dapat memberi sumbangan yang sangat signifikan kepada nelayan di mana mereka dapat sekurang-kurangnya RM300 penambahan pendapatan setiap bulan, terutamanya semasa musim tengkujuh. Itu adalah salah satu contoh bagaimana kita membantu komuniti dalam meningkatkan sosioekonomi dalam sebuah rumah ataupun sosioekonomi dalam sebuah kawasan atau masyarakat setempat. Dan kita memastikan komuniti atau industri memberi komitmen. So itulah munculnya LOI di mana company ataupun industri bersetuju untuk memajukan produk yang terhasil dan kemudiannya kita banyak dapat meningkatkan penghasilan produk kerana of course universiti tidak dapat menghasilkan produk dalam bentuk mass production sebab kita tidak mempunyai fasiliti. Dengan adanya jaringan di antara industri, universiti dan komuniti, maka kita boleh meningkatkan penghasilan dan insya-Allah meningkatkan pendapatan bukan sahaja kepada komuniti, juga kepada industri dan juga universiti. Okay, so hasil atau impak, sekejap, saya selalu masalah benda ni. Isu keselestarian kewangan selepas projek tamat untuk memastikan komuniti atau industri dapat meneruskan aktiviti ilmu yang diasimilasikan oleh penyelidik UMT. So, impak ini yang saya sebut tadi, selepas 2 hingga 3 tahun, kita nak tengok projek transactional ini sebenarnya sustainability dia tu macam mana. Dia boleh diteruskan ke atau tidak. So isu-isu yang saya sebut tadi seperti resources, sumber, supply chain and so on tu patutnya diselesaikan pada ketika projek transactional ini berlaku. Dan isu kelestarian kewangan ni sebab selepas projek habis, duit dah tak ada, adakah projek ini akan dibantu oleh industri dengan komuniti. Komuniti membekalkan sumber yang diperlukan, industri meneruskan penghasilan produk dan aktiviti tersebut diteruskan daripada asimilasi projek transactional ini. So impak inilah yang akan sepatutnya dilihat selepas 2 hingga 3 tahun daripada projek transactional ini tamat. So dalam saya sebut tadi inovasi sosial, pelibatan inovasi sosial ini adalah bagaimana translasi kepada komuniti. So sebagai penyelidik, kita biasanya kadang-kadang lupa. Kita memang selalu lupa lah. Kita selalu bercakap dalam scientific terms. Kita selalu lupa untuk menurunkan supaya masyarakat setempat faham apa sebenarnya yang kita cakap. So kita perlu memudahkan bahasa yang perlu dipahami oleh layman, orang-orang biasa, komuniti. Dia tak faham kalau kita sebut amebocyte lysate. Dia tak tahu. Dan banyak memukan cerita-cerita. Macam contoh, dalam aktiviti projek belangkas, kita selalu menghadapi masalah dengan viral beritahu jualan darah belangkas sebab darah belangkas 1 liter harga dia RM22,000. So saya akan menerima banyak panggilan daripada masyarakat tanya macam mana nak jual darah belangkas ni. So itu adalah momokan yang dibuat menyebabkan masyarakat yang tahu horseshoe crab tu di mana, menyebabkan tiba-tiba ada
ada pencarian belangkas yang begitu signifikan dibuat oleh masyarakat sebab nak jual ni. Harga darah belangkas 1 liter, harga dia dalam RM22K. So saya jadi susah untuk menerangkan bagaimana bahawa darah belangkas itu tidak boleh dijual begitu saja. So perlu diturunkan bahasa kepada bahasa yang lebih mudah, bahawa bahasa itu boleh dipahami oleh komuniti. Contoh yang saya sebut tadilah darah belangkas, ia tidak boleh dijual begitu saja. So untuk hasilkan darah belangkas tu perlu peralatan, perlu keadaan yang lebih kondusif supaya darah belangkas itu tidak tercemar dan sebagainya. Maka penurunan bahasa yang kurang saintifik perlu diberi kepada komuniti supaya mereka faham. So inovasi sosial tu akan melibatkan semua yang saya sebut tadi dan dia akan memberi impak yang baik kepada komuniti dengan cara kita kena ubah minda komuniti. So komuniti setempat biasanya dia nak duit cepat. So kalau dengar cerita boleh jual belangkas sebab belangkas ni telur dia ramai orang makan. So in fact kita dapati bahawa ada company yang telah mengeluarkan telur belangkas frozen, keluarkan masakan telur belangkas seperti asam pedas dan telah dipack, boleh beli order di mana-mana. So itu adalah antara yang mengancam sebenarnya projek saya. Tetapi saya kena memberi tahu kepada komuniti bahawa jika anda membunuh belangkas dan menjual telur, maka sebenarnya pembunuhan itu melibatkan pengembangan belangkas selama 7 tahun. Sebab untuk belangkas menghasilkan telur, dia perlu masa at least 7 hingga 9 tahun untuk matang dan mengeluarkan telur. So itu adalah antara cabaran-cabaran yang perlu diberitahu kepada komuniti bahawa jagalah belangkas kerana belangkas itu adalah khazanah kita yang perlu dijaga supaya dia tidak terpupus daripada alam ini. So kita perlu meningkatkan kesedaran tentang kepentingan ilmu yang kita nak pindahkan kepada mereka. So antara strategi yang kita buat adalah membuat awareness program, kita buat program kesedaran tentang bahawa belangkas ini mempunyai sangat banyak manfaat kepada manusia, tidak perlu bunuh dia, tetapi jagalah dia. Kalau tengok belangkas, lepaskan dia daripada jaring, jangan biarkan dia mati begitu saja dan sebagainya. Dan dengan cara itu dia akan memberi faedah jangka panjang. Kita pernah beritahu boleh bekalkan belangkas kepada kita dan kita akan pack belangkas tu dan kita akan lepaskan. Dan kita minta masyarakat setempat dan komuniti yang terlibat dengan projek belangkas dan kawan-kawan mereka, jiran-jiran tetangga mereka bahawa jika sekiranya mereka lepaskan belangkas yang mereka tangkap yang ada tanda tu tag tu, telefon dan kita akan bagi ganjaran. Tetapi tidak ramai sebenarnya nelayan yang bekerjasama dengan kami untuk memberi maklumat dan sebagainya, even though kita beri ganjaran yang tidak seberapa sebenarnya, tapi tidak ramai, tapi ada yang membuat sebegitu. Alhamdulillah. Okay, so proses penilaian dalam projek transaksional, of course kita tengok jangkaan hasil penyelidikan ataupun research deliverables melalui KPI yang ingin dicapai di dalam projek yang disarankan, melalui hasilan penyelidikan, melalui kesarjanaan hasil penyelidikan ataupun melalui impak kepada Helix Quintuple. So dalam 3 perkara ni yang sangat-sangat penting dalam penilaian transactional project, kita akan lihat 3 perkara ini. Yang saya masukkan kita tu bukan saya lah, penilai-penilai untuk projek penyelidikan transactional dan maklumat impak dan return on investment atau ROI bagi dana yang dilabuhkan di dalam dana penyelidikan UMT. So dalam proses penilaian ni tidak akan lari daripada 3 perkara yang saya sebut tadi. Adakah hasil penyelidikan itu signifikan dengan apa yang dijanjikan dalam jangkaan hasil penyelidikan dalam proposal? Ada kesarjanaan hasil penyelidikan tidak, sama ada yang saya sebut tadi, sama ada dia dihasilkan dalam bentuk pemindahan ilmu ataupun pemindahan ilmu dan bukan atau pemindahan ilmu dan dia diterbitkan, asimilasi dalam bentuk penerbitan dari segi bentuk jurnal ke, dari segi bentuk buku ke ataupun dalam bab dalam buku ke, menghasilkan kesarjanaan dari segi pelajar-pelajar postgraduate ada ke terhasil ataupun tidak,
dan beberapa parameters yang dilihat di dalam proposal dan KPI yang dicapai. So lepas tu nak tengok return on investment. Ada tak return on investment pada projek yang dijalankan? Of course lah, kalau projek itu diberi 400,000, saya tak tahu berapa persen yang UMT nak. Sekurang-kurangnya mungkin 30% kita nak tengok return on investment dalam bentuk berapa banyak yang dilaburkan. So setakat ni sebab projek ni baru dilancarkan 2017, macam saya sebut, impak dia patut dilihat 2 hingga 3 tahun. Kita tengoklah 2 hingga 3 tahun dapat tak tercapai 30% ROI yang dilaburkan oleh UMT. So, perkara-perkara tersebut dalam proses penilaian ini perlulah dilihat oleh penyelidik, terutama yang ingin merancang untuk memohon transactional project di UMT. Jangan takut untuk memohon. Projek ini insya-Allah menjaminkan lumayannya dari segi dana, dan insya-Allah dia akan jadi lebih bermakna kerana ia digunakan oleh komuniti. So dalam penilaian, menilai pencapaian KPI berdasarkan proposal yang dijanjikan dan research output yang lain. So yang saya sebut tadi adalah serahan hasil penyidikan. Contoh pembinaan ilmu teknologi dilakukan kepada 50 komuniti ataupun industri. Tak adalah industri itu 50 komuniti dan juga industri. Mungkin industri itu adalah satu ataupun dua industri. So industri itu bergabung untuk menghasilkan produk yang terhasil daripada projek transactional ini. Contoh yang saya beri di sini adalah penghasilan 1,000 ekor belangkas yang telah berjaya ditetaskan dan dilepaskan dan ditangkap semula. So ini adalah contoh 1,000 ekor belangkas tu bukan 1,000 ekor belangkas adult yang matang. Ada 1,000 ekor belangkas tu sebenarnya adalah anak belangkas yang telah berjaya ditetaskan di makmah yang kita ada di Kuala Kemaman, dan kemudian kita lepaskan. Itu adalah antara kejayaan dalam bentuk serahan hasil penyidikan. Ataupun contoh penghasilan 500 kandang ketam yang dibina oleh komuniti berasaskan kepada ilmu yang dipindahkan. So ketam, sebut saja ketam, mesti kita teringat kepada Pro Ikhwan. So Pro Ikhwan hasilkan ketam kulit lembut, senang kita makan. So 500 kandang ketam ni untuk menghasilkan dan memenuhi permintaan daripada pasaran. So bayangkanlah berapa ramai komuniti yang boleh terlibat dengan penghasilan 500 kandang. 500 kandang ketam boleh menghasilkan beberapa tan ketam dan mengikut kepada keperluan industri dan juga komuniti. So, hasil kesarjanaan penyidikan dalam bentuk penerbitan, saya dah sebut tadi sedikit, dalam bentuk IP. IP itu adalah harta intelek, intellectual properties. So harta intelek itu tidak hanya berkitar kepada patent, dia mungkin boleh pada copyright saja. So copyright adalah harta intelek yang paling mudah untuk kita dapatkan. Mungkin boleh cuba dengan copyright dulu, lepas tu boleh mohon untuk projek transactional, dan kemudian boleh menyusul kepada trademark, boleh menyusul kepada pattern dan sebagainya. Pattern mengambil masa yang lama, mungkin masa sekurang-kurangnya 2 hingga 3 tahun. So start dengan copyright yang lebih mudah dan juga trademark, dan kemudian disusuli dengan pattern. InsyaAllah pattern boleh dilisensikan dan insyaAllah juga boleh menjana pendapatan bukan sahaja kepada penyelidik yang terlibat, juga kepada universiti dan masyarakat. So pelajar bergraduat sekiranya ada, tak semestinya pelajar perlu bergraduat untuk sesuatu projek transactional. Ingat sekali lagi, saya sebut projek transactional sebenarnya tidak melibatkan penyidikan di dalam makmal. Projek transactional sebenarnya adalah asimilasi daripada penyidikan di dalam makmal. So pelajar bergraduat sekiranya ada, maka ia adalah pilihan. Menghasilkan pelajar bergraduat adalah bonus untuk projek transactional ini. Untuk projek transactional belangkas yang pertama ni yang berakhir pada tahun 2020, kita telah berjaya menghasilkan 2 orang pelajar sarjana sahaja, sebab projek kita dan beberapa paper dan juga buku, sebab kita punya aim of the project adalah bukan untuk menghasilkan pelajar sarjana, tetapi untuk mengasimilasikan ilmu dan mempunyai jaringan dengan komuniti dan industri, dan produk kita dikomersialkan.
Okay, impak kepada Helix Quintuple dalam penilaian dia akan tengok komuniti. Adakah komuniti itu dapat meningkatkan sosioekonomi, dapat meningkatkan pendapatan sampingan. Saya telah sebut tadi macam mana nelayan dalam keadaan tenggujuh, dia dapat meningkatkan ekonomi dari segi dari tak ada langsung duit masuk sebab tak boleh pergi ke laut, tapi akhirnya dengan pelibatan mereka dengan projek Belangkas, mereka dapat sedikit penambahan pendapatan untuk sekurang-kurangnya untuk sustain kehidupan mereka during the hard time, terutamanya masa tengkujuh. Industri, of course, dia akan meningkatkan revenue. So, industri menghasilkan produk, especially dia akan meningkatkan penghasilan produk kita dalam bentuk lab scale kepada mass production. So, industri secara tidak langsung telah membantu kita di dalam meningkatkan penghasilan produk. Bukan saja di peringkat makmal, di peringkat pensyarah atau penyidik terlibat, tetapi juga kepada universiti dan komuniti. Okay, so kerajaan juga terlibat. Of course lah, kerajaan melalui Kementerian Pengajian Tinggi mengeluarkan dana untuk projek transactional ni. So kerajaan sepatutnya memang kita bagi updates on our transactional research, the outcome, the outcome, output dan impact of the project. Akademia, academician yang terlibat dalam projek yang menjalankan projek transactional, and of course dalam Quintuple Helix tidak akan terlari daripada persekitaran. So persekitaran, alam sekitar, sustainability of the project bergantung kepada persekitaran yang kondusif. So kalaulah kita sebut dalam beberapa buku yang kita keluarkan dalam Horseshoe Crab Research ni, kita kata kepupusan atau kelestarian Belangkas sebenarnya sangat bergantung kepada persekitaran. Kita ada masalah pembangunan yang sangat besar. Pantai-pantai kita, pantai di Terengganu lah saya sebut yang paling jelas, penuh dengan batu-batu yang menyebabkan Belangkas gagal untuk naik ke pantai dan bertelur. Kemajuan yang pesat, pembinaan hotel, chalet menyebabkan Belangkas kita tidak dapat ke pantai untuk bertelur. Maka persekitaran yang kondusif akan membantu projek memenuhi impak kepada Quintuple Helix secara tidak langsung. Okay, so dalam penilaian juga ia akan mendapat maklum balas berkenaan komuniti dengan industri, sama ada ia masih aktif menjalankan atau melaksanakan program atau aktiviti berdasarkan ilmu yang telah dipindahkan yang saya sebut tadi. Jangkaan impak, expected outcome or impact diperolehi hasil dari pendidikan transaksional. 70% peserta akan meneruskan program berdasarkan ilmu yang dipindahkan. Saya rasa yang macam projek-projek transaksional yang ada dekat UMT ni, seperti contoh projek penghasilan kelulur oleh Prof Samsul, projek yang dijalankan oleh Prof Effendi, projek menambahkan populasi kuda laut yang dilakukan di belakang-belakang rumah dan disediakan facilities kepada peserta akan meningkatkan, boleh dilihat dan diukur dengan penghasilan produk-produk mereka, seperti contoh macam Prof Samsul nak hasilkan madu kelulut, so diberi beberapa kemudahan, diberi pemindahan ilmu bagaimana menghasilkan produk tersebut. Maka selepas saja projek ini berakhir, Prof Samsul definitely boleh melihat impact ataupun the outcomes daripada penghasilan pemindahan ilmu yang dihasilkan. So asimilasi ilmu itu berkesan dengan adanya peserta yang terlibat dan meneruskan program tersebut. Dan saya yakin peserta-peserta yang terlibat akan meneruskan program sebab program ini sebenarnya membantu menghasilkan atau menjana pendapatan. Maka saya pasti peserta-peserta yang terlibat akan meneruskan untuk meneruskan kelestarian untuk mendapatkan pendapatan dan meningkatkan hasil pendapatan isi rumah dan juga meningkatkan hasil jualan. That will be jangkaan impact or the expected outcomes. So saya bagi beberapa contoh untuk projek transactional UMT. Antaranya yang telah habis adalah 2 projek lah.
projek saya dan projek Prof. Effendi. Projek saya bertajuk Horseshoe Crabs and the Community. Ini adalah buku yang kita hasilkan, yang kita keluarkan Alhamdulillah pada Mei 2021. So buku ni Horseshoe Crab and the Community UMT Transitional Project. Buku ni adalah rentetan pertama bagaimana projek ini berjalan sehingga akhirnya. So boleh dapatkan buku ni dengan saya. Buku ni bagus untuk jadi panduan kepada siapa-siapa saja penyelidik di UMT yang nak jalankan projek transaksional di peringkat UMT. Okay. Selain daripada itu, saya sedikit sebanyak ingin memperkenalkan kumpulan saya juga yang terlibat di dalam projek transaksional ini. Ahli SCRG terdiri daripada Dr. Farida yang buat projek ekologi dalam Horseshoe Crab. Kita ada arwah Dr. Ahmad Samsudin Ahmad yang sangat banyak membantu saya. Arwah terlibat daripada awal untuk projek ini. Kita ada dua ahli pemakanan, Dr. Fisa dan Dr. Tuan, yang sebenarnya terlibat secara langsung untuk membuat formulasi makanan belangkas. Sebab belangkas sangat sukar untuk bukan sukar, belangkas ni dia mengambil masa yang lama untuk matang. Jadi kita rasa dengan formulasi makanan belangkas yang kita hasilkan, dia akan membantu mempercepatkan pertumbuhan belangkas dan masa matang dia daripada 7 hingga 9 tahun mungkin boleh jadi 5 tahun saja. So ini masih ongoing. InsyaAllah kita ada pelajar masters yang telah bergraduat untuk projek tersebut. Kita ada Dr. Jarina Jani yang sangat banyak membantu dari segi komuniti setiu, dan kita ada pengurus projek yang sangat dedikasi yang terlibat dalam menggerakkan projek ini, Encik Nazri, dan kita ada beberapa pelajar dan RA yang membantu menjalankan projek-projek ini, dan kita kenali mereka sebagai ahli Horseshoe Crab Research Group yang sebenarnya established since 2009. Sebelum saya lupa, marilah kita sama-sama menghadiahkan Al-Fatihah untuk arwah sahabat baik saya, Dr. Ahmad Samsudin Ahmad, yang telah meninggal pada 11 bulan 11 2020. Moga rohnya aman di sana. Al-Fatihah. So, saya sebut tadi kita ada sini produk untuk terhasil daripada projek transaksional. Kita ada beberapa buku kanak-kanak, kita ada Gigi Sang Belangkas Purba dan kita ada Jojo Sang Belangkas Purba. Buku ni tidak ada perubahan daripada Gigi kepada Jojo, daripada Jojo and Ancient Horseshoe Crab. Adalah buku-buku yang kita hasilkan untuk kanak-kanak, yang kita adakan program awareness di sekitar sekolah-sekolah dan masyarakat setempat yang kita lawati yang mempunyai populasi belangkas. So apabila dia mempunyai populasi belangkas, maka kita nak dia menghargai belangkas. So kita buat buku ni yang seumpamanya supaya masyarakat setempat tahu bahawa belangkas ni bukan hanya sekadar binatang, tetapi ia menyumbang kepada ekosistem, of course, dan dia sebenarnya mempunyai significant effect kepada kehidupan manusia. So kita hasilkan buku-buku ni dan Alhamdulillah buku ni adalah buku Gigi kita tak print, buku Jojo kita reprint dan kita tukar buku Jojo ke dalam bahasa Melayu dan bahasa Cina. So bahasa Inggeris dan bahasa Cina. Kenapa bahasa Cina? Sebab sebenarnya Horseshoe Crab ni ada di negeri Cina dan sangat masyarakat Cina dan penyelidik-penyelidik di China dengan kerjasama kita ada jaringan kerjasama bersama penyelidikan mereka sangat berminat dengan belangkas Horseshoe Crab. So kita berwawasan untuk membekalkan buku ini kepada masyarakat Cina di negeri China. So sebab tu kita hasilkan buku dan kita hasilkan buku-buku belangkas di Malaysia Horseshoe Crab in Malaysia supaya sepeninggalan kami dalam area belangkas ni orang akan tetap baca dan baca apa belangkas, sebab kita tahu bahawa belangkas sekarang ni sangat terancam dan binatang ni semakin pupus di perairan kita, dan kita dapati bahawa masyarakat terutama yang mempunyai banyak belangkas sangat menggunakan belangkas ini untuk tujuan komersial dan
untuk of course lah untuk makan. So kita juga menghasilkan permainan belangkas dengan harapan anak-anak ni berminat untuk tahu pasal belangkas. So kita hasilkan belangkas G atau belangkas game untuk menghasilkan permainan ni. Kita gandingkan dengan buku supaya budak-budak yang tak berapa suka nak baca buku, so dia baca buku sebab nak jawab soalan-soalan yang ada di dalam game yang kita hasilkan. Selain daripada itu, saya juga ingin kongsi sedikit tentang video yang terhasil produk yang terhasil daripada projek saya daripada 2009 atau yang kita kenali sebagai TALKIT, Taki Pilihan Ambil Pusat Lysate Kit, yang sebenarnya video ini adalah ihsan daripada RTM Tumit Tinggi. So enjoy the video, hanya ada 6 minit saja. Kumpulan penyelidik belangkas Universiti Malaysia Terengganu merupakan kumpulan yang menjalankan penyelidikan, pembangunan dan perkongsian berkaitan belangkas. Fokus utama pasukan ini adalah melihat potensi belangkas dalam bidang perubatan selain menjalankan aktiviti pemeliharaan spesies-spesies belangkas di Malaysia daripada terancam kepupusan. Kini hanya terdapat 4 spesies belangkas di dunia dan 3 daripadanya terdapat di Malaysia. Walau bagaimanapun, populasi dan bilangan belangkas semakin berkurangan bukan sahaja di Malaysia malah di peringkat antarabangsa. Untuk fizikal belangkas seperti makhluk asing, khususnya apabila dilihat dari bawah, biarpun kelihatan pelik, haiwan ini tidak menggigit, malah sempurna betul. So dalam kumpulan bidang belangkas ni, kami terdiri daripada 3 kumpulan lah. Sub-sub. So dan sub-group tu satu, saya yang bekerja sepenuhnya di dalam makmal, bekerja mengkaji darah belangkas. Grup yang kedua adalah kumpulan yang melihat ekologi belangkas. Dia melihat untuk memastikan saya mempunyai sumber belangkas yang secukupnya, dan dia membantu juga supaya belangkas kekal berada di perairan Malaysia. So itu lebih kepada konservasi belangkas. Dan kumpulan ketiga adalah disebabkan saya sebut tadi belangkas ni lambat masa matang. So kita perlukan kumpulan yang menyelidik macam mana kita nak bagi makanan dia supaya dia cepat matang. Di Malaysia, belangkas sering disalah tafsirkan sebagai haiwan beracun. Sebenarnya, belangkas tidak mengeluarkan toksin, namun organnya dapat mengumpulkan toksin daripada sumber makanannya. Kita nak pilih yang jantan dan betina untuk 2 spesies. Ada yang besar, betina untuk Tachypleus delgas. Okay. So yang ni kita mahu jantan untuk Tachypleus delgas. Yang 2 spesies lagi berada, yang ni betina. Mesti menggalakkan kami dan kami untuk memastikan budak ni memandangkan Malaysia mempunyai 3 spesies daripada belangkas yang sebenarnya ada 4 di seluruh dunia. So memandangkan kita mempunyai sumber yang banyak, maka projek ini diharapkan dengan penggunaan grant sebanyak 1.0 juta. Darah belangkas yang unik dan tidak berwarna amat penting kepada industri bioperubatan, dan pasukan penyelidik ini telah berjaya membangunkan kit pengesan endotoksin panas atau kit hasil penyelidikan berterusan terhadap belangkas di negara ini. Penglibatan wanita dalam dunia penyelidikan yang mencabar ini memberi satu pencapaian terbaik untuk memperluaskan bidang saintifik yang mampu digalas wanita di Malaysia. Menurut Dr. Nur Aznawati, ekstrak daripada darah belangkas merupakan sebahagian yang begitu sensitif terhadap bakteria gram negatif, di samping menerangkan bahawa belangkas penting kerana darah yang dihasilkannya lebih banyak. Mengetahui bahawa persekitaran kita terdapat pelbagai bakteria sama ada baik maupun tidak baik, kehadirannya tidak dapat dikesan menerusi mata kasar dan hanya boleh ditentukan dalam makmal
di mana ia memerlukan jangka masa yang agak panjang. Oleh itu, penghasilan kit oleh Dr. Nur Asnawati ini dapat membantu menesan kehadiran pencemaran endotoksin dalam ubat-ubatan dan alat untuk suntikan. Saya sebagai Farah yang tidak dapat Farah mengambil masa selama global ini untuk mengubah darah bangkas dan menghasilkan darah bangkas dengan So, kenapa kita pilih darah belangkas? Kenapa tidak darah udang ke? Udang lebih banyak, lebih mudah dapat. Belangkas adalah antara binatang yang boleh menghasilkan darah dan mengesan toksin. So, toksin itu dari mana? Sebenarnya dalam penghasilan produk perubatan, dia perlu melalui ujian sama ada dia bebas daripada toksin atau tidak. So, toksin itu sebenarnya datangnya daripada gram negatif bakteria. So, gram negatif bakteria hasilkan toksin yang boleh menyebabkan keracunan dan boleh menyebabkan kematian kepada pesakit apabila tercemar. So, sebab itulah test ini adalah test yang wajib bagi setiap produk yang melibatkan penggunaan kepada pesakit. Contoh produk itu adalah penggunaan air yang dimasukkan ke dalam salur darah manusia tu. Air itu mesti melalui ujian ni yang dia mesti suci halal. Kejayaan pasukan Dr. Nur Asnawati menghasilkan kit penesan endotoksin ini harus dibanggakan kerana pihaknya sudah mengadakan validasi di makmal dan terbukti kit hasil ciptaan pasukannya berfungsi setanding bergedan dua negara. Bunya juga berharap produk ini dapat membantu industri farmasi di Malaysia, mana mereka juga akan memasarkan kit ini untuk tujuan komersial dalam masa terdekat. Kita dah dapat patent untuk penghazilan talkit. So, talkit ini seperti dilihat ada mengandungi rangkaian. So, yang paling mahal dalam sini adalah talak. Ini adalah hasil daripada darah belangkas. Yang kita buat tadi proses daripada pengambilan darah, diinstalkan, diasingkan, kemudian melalui beberapa proses, mengambil masa semalaman dan akhirnya ia akan terjadi seperti begini. Bentuk serbuk. Bagi tujuan mengkomersial. Okey, tadi adalah sedutan video yang kita hasilkan daripada program Tubik Tinggi, program untuk wanita sebenarnya di RTM. So, saya beri contoh yang terdekat dengan saya adalah projek pendidikan belangkas, projek transitional, dan kemudiannya projek saya berakhir tahun 2020. Kemudian ketua projek pendidikan transitional ini bertukar kepada Dr. Farida. Dr. Farida akan menjalankan projek transitional lagi untuk belangkas dalam proses untuk menghasilkan dan memperbanyakkan populasi belangkas di perairan Terengganu terutamanya. So projek ini berterusan dari tahun 2021 pula hingga 2022. So saya adalah co-researcher untuk projek seterusnya ini. Dan kita pakai gambar ni hatchery belangkas UMT. Projek ini sebenarnya sepenuhnya menggunakan hatchery di Kuala Kemaman. So gambar ni sangat signifikan daripada makma kita pindahkan kepada nelayan. So nelayan menangkap belangkas. Kemudian belangkas kita ambil untuk mengambil darah untuk penghasilan kit. So kita tunggu masa dengan izin Allah supaya produk kita dapat diasimilasi, digunakan dan melalui pelibatan industri. Selain daripada itu, ada beberapa contoh lagi projek pendidikan transitional seperti contoh yang currently saya terlibat dengan projek pendidikan pokok gelam. Tajuk dia saya lupa, Dr. Jamila, maafkan saya. Dr. Jamila adalah ketua untuk projek penghasilan pokok, bukan penghasilan, penanaman pokok gelam lah lebih kurang. Saya adalah antara orang yang terlibat untuk produk gelam. InsyaAllah ni adalah projek yang terbaru yang selama 2 tahun dan projek-projek transactional seperti saya sebut tadi, dan saya haraplah yang mendengar memahami konsep transactional research adalah you translate whatever you have in the lab
kepada komuniti. So projek-projek yang kita translate yang saya sebut tadi, yang projek Dr. Jamilah, sebenarnya Dr. Jamilah akan terlibat membantu komuniti untuk menanam semula atau menanam sebanyak mungkin pokok gelam. Pokok-pokok gelam tu memberi penghasilan yang sangat banyak dari segi produk dia, essential oil daripada daun. So daun-daun tu masuk ke dalam makmal untuk kita hasilkan produk daripada gelam, dan produk gelam tu sebenarnya telah diasimilasi oleh industri. So ada industri telah bekerjasama dengan kita untuk menghasilkan produk gelam dan insya-Allah penanaman secara besar-besaran akan dilakukan oleh masyarakat di kawasan-kawasan setiu. So ini adalah salah satu contoh daripada projek transaksional yang mengasimilasikan ilmu dan dipindahkan dalam bentuk masyarakat terlibat dalam penanaman pokok gelam, kemudian penduduk setempat yang terlibat atau komuniti yang terlibat, dia membantu mendapatkan daun-daun gelam, dan kemudian daun-daun gelam tu dibekalkan kepada industri, industri menghasilkan produk, dan produk itu kemudiannya dikomersialkan. So proses-proses ini kemudiannya ada jaringan di antara penyelidik di UMT, jaringan di antara industri dan juga komuniti. Komuniti mendapat pendapatan. So komuniti membekalkan daun dengan pendapatan. Maksudnya dia jual daun, dia dapat duit. Daun tu sebenarnya akan digunakan untuk penghasilan produk. So itu adalah salah satu contoh yang sangat mudah yang saya rasa sangat signifikan untuk kita guna dan dimanfaatkan. Konsep kita sekarang adalah kita perlu membuat sesuatu untuk manfaat komuniti dan industri di peringkat universiti. Ilmu yang diperolehi dibekalkan supaya akhirnya dia akan membuahkan hasil dalam bentuk duit. Untuk itu saya rasa itu saja saya punya perkongsian pada hari ini. Saya rasa 1 jam tu sangat bermanfaat untuk didengar. Lebih lagi dia akan menyebabkan mengantuk. Dalam keadaan suasana yang sangat kondusif pada hari ini, cuaca sangat gloomy lah. Kalau kita duduk dekat UK tu dia macam musim sejuk lah. So tidak berapa sesuai untuk berlama-lama di sini. Maka saya akhiri saya punya slot perkongsian ini dengan ucapan terima kasih kepada semua. Terima kasih kerana mendengar perkongsian saya. Terima kasih kepada tim saya SCRG. Terima kasih kepada Dr. Faridah yang sentiasa memberi sokongan yang padu untuk projek ini terus berjalan. Terima kasih kepada semua yang terlibat, semua penyelidik yang terlibat dalam projek Belangkas. Terima kasih kepada UMT kerana tidak putus-putus memberi dana kepada kami untuk meneruskan projek ini. Terima kasih semua. Saya serahkan kembali kepada Puan Dila untuk kelangsungan projek slot ini untuk soal jawab jika ada. Terima kasih. Terima kasih Prof di atas perkongsian Prof. Saya buka soalan kepada peserta. Kalau ada soalan, boleh unmute mic ataupun tinggal di ruangan chat. Ada soalan? Seperti tiada. Kalau ada boleh unmute ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Jam. Okey, Prof, ni saya nak tanya ni. Terima kasih sebelum tu terima kasih highlight sikit untuk projek gelam kita. Tapi yang lagi penting saya rasa pada peringkat permulaan tu ada Prof sebut yang kata projek translational ni akan pantau impact dia selepas 2 hingga 3 tahun. Jadi pertanyaan saya, apakah
macam mana dia buat pemantauan tu selepas projek tu habis dan apakah impak dia, kesan dia kalau projek tu tidak memberikan impak. Sebab kita tak tahu. Kita kata 2-3 tahun tu maknanya selepas projek kan, post projek. So macam mana mekanisme mungkin krim yang akan ukur lah akan menentukan impak tu. Saya nak tahu yang itulah daripada pengalaman Prof lah. Okey, terima kasih. Terima kasih Dr. Jam. Terima kasih soalan yang sangat mengerikan sebenarnya. Sebab as I said tadi, projek ni sebenarnya beberapa slide yang saya share tadi adalah slide yang saya dapatkan daripada KRIM. So pemantauan tu ada segi impak 2 hingga 3 tahun yang disebut adalah disebut oleh KRIM. Macam mana kayu ukur impak itu berlaku adalah sebenarnya bergantung kepada macam mana KRIM nak buat lah. Tapi impak yang akan dilihat adalah bagaimana asimilasi ilmu yang dijalankan oleh peserta selepas 2 hingga 3 tahun. Maksudnya contoh, kalaulah kita telah identify 50 komuniti terlibat di dalam penghasilan di dalam projek ni, maka 50 orang ini ataupun 50 keluarga ini akan terus dipantau untuk melihat adakah mereka masih menjalankan aktiviti daripada asimilasi ilmu yang terhasil. Kita nak tengok dia buat dok. Dia teruskan dok. Diteruskan dok hasilkan kelulut selepas 2 hingga 3 tahun. Dia tetap dok jaga pokok gelam tu selepas 2 hingga 3 tahun dan beri bekalan daun gelam tu kepada industri. Contoh. So, pemantauan tu adalah dari segi ilmu itu berterusan ke, dan saya sebut tadi dan my last slide ialah 70% daripada peserta masih meneruskan aktiviti selepas projek tamat. Maksudnya itu adalah kayu ukur yang akan dibuat oleh KRIM. So 50 itu akan dipantau, diregister siapa mereka, kemudian dilihat adakah dia akan meneruskan juga sehingga maksudnya berterusan penghasilan apa-apa yang dia orang terlibat lah. Kalau hasilkan kuda laut, adakah mereka masih bela kuda laut tu kemudian bekalkan kepada pembekal untuk ornamental hiasan pada kedai-kedai hiasan, ikan-ikan hiasan dan sebagainya. Ataupun kalau kelulut, dia akan menghasilkan kelulut dok selepas 2 hingga 3 tahun. Maksudnya aktiviti itu berterusan dok. Ataupun kalau berlangkas, adakah Pok ni ia terlibat dalam membekalkan belakas kepada Makmal. So, dan adakah dia membekalkan belakas berterusan selepas 2 hingga 3 tahun. So, berapa persen dia hasilkan? Berapa persen dia dapat meningkatkan penjanaan pendapatan dia daripada pelibatan dia untuk projek transactional ini? Dr. Jamilah. Okey, terima kasih. Sebab kayu ukur dia projek transactional di MT ni baru berakhir yang pertama, batch pertama 2020, Dr. Jamilah, akhir 2020. Maksudnya impak dia belum ditengok lagi. Tunggu tahun 2022 hingga 2023. Ya. Okey. Terima kasih. Sama. Assalamualaikum Asna. Saya Helmi. Prof, Helmi. Apakah langkah-langkah yang dapat diambil untuk kita upgrade daripada fundamental research ni untuk menjadi kepada translational research? Dan apakah peluang-peluang geran yang ada untuk translational research dalam tahun-tahun yang kebelakangan ni lah? Terima kasih Helmi daripada UKM Kuala Lumpur ya. Terima kasih Dr. Helmi. Sebenarnya sebab saya sebut tadi dalam slide yang saya yang kedua, yang ketiga tu saya sebut projek transactional lebih memfokus kepada penyelidikan applied research. Sebab applied research sebab kita nak apply, diasimilasi projek itu kepada komuniti. Kalau fundamental, sebab dia fundamental. Contoh, fundamental adalah projek saya yang arteriosclerosis. Nak tengok keberkesanan
produk kita kepada pengurangan masalah arteriosclerosis. Benda tu sangat fundamental sebab kita tengok dia punya mekanisme yang terlibat dan tu dia tidak hasilkan produk setakat ini. Boleh dihasilkan produk. Contoh untuk yang Dr. Hilmi tanya macam mana nak ubah daripada fundamental, itulah contoh dia. So projek ini kita gunakan produk the whatever bioactive compound untuk mengurangkan berlaku proses penambahan lemak-lemak pada salur darah. Masih di peringkat fundamental sebab kita nak tengok mekanisme di bahagian mana kita boleh tengok the transportation of the cholesterol. So that is fundamental. Maka kita menggunakan produk yang terhasil dari makmal untuk mengurangkan proses penambahan pengumpulan lemak-lemak pada salur darah. That is fundamental. Berpindah kepada apply apabila kita sudah pasti bahawa produk tersebut akan mengurangkan berlaku pengumpulan lemak pada salur darah. Macam mana kita nak buat proses ini berlaku? Banyak sangat cara, banyak sangat protokol lagi. Kita kena tengok pada haiwan, test on the animal test untuk tengok berkesan tak, dos macam mana and so on. So few years akan terlibat untuk projek ni. Selepas kita kena pasti bahawa dosage macam mana, produk ni berkesan macam mana, dan daripada fundamental bertukar kepada applied Dr. Hilmi. Maka dia akan slowly bertukar menghasilkan produk. So produk tu akhirnya boleh diasimilasikan dan digunakan untuk translational research. Okay, itu untuk soalan yang macam mana nak tukar daripada fundamental kepada applied research. Untuk soalan nombor 2, sebenarnya DP Dana Pendidikan Universiti, di semua universiti yang saya pasti ada translational research. Tapi mekanisme dia macam mana di setiap universiti tu bergantung. Okay, so di peringkat universiti kita di UMT, kita memang ada dana pendidikan translational yang dibuka setiap tahun. Dan dana tu memang nama dia Dana Translational Research yang dimohon oleh kebanyakannya, maaflah Hilmi, senior researchers lah sebab as I said, projek ni adalah projek asimilasi daripada penyelidikan di dalam makmal beberapa tahun yang telah matang, terhasil produk, kemudian dipindahkan kepada masyarakat selepas produk itu stabil. Seperti catat alih yang saya hasilkan, produk itu mestilah produk yang reproducible and stable. Baru boleh masuk kepada masyarakat, komuniti dan industri supaya industri boleh, they can buy our product and dia boleh hasilkan, janakan pendapatan melalui MOA yang terhasil daripada company, daripada universiti. Jaringan itu akan membuahkan hasil sebab dia akan beli kita punya patent ataupun dia akan license kita punya patent. So the process will create the money sebenarnya sebab license tu akan melibatkan money matters lah sebab license tu memang definitely not for free. So macam tu. So dana ni sebenarnya di-initiate oleh kita punya mantan menteri dulu pada ketika itu di KPT, itu Datuk Idris, Datuk Seri Idris Yusof, supaya tidak berlaku produk kita berada di shelf saja. So produk kita perlu dibawa ke tengah, maksudnya dibawa ke tengah, dibawa ke industri untuk industri menghasilkan produk ini dan dijual. So keywords dia adalah commercialization, on how to commercialize, on how the community will get the benefit from this. So tu je lah the principle behind of the translational research adalah siapa yang sepatutnya mendapat manfaat. Of course dia sepatutnya community dan juga industri. So jaringan di antara penyelidik, akademik, ahli akademik, penyelidik, community dan juga industri. Saya harap itu menjawab. Ilmi boleh tanya dekat Kurim, dekat UKM. So dana ni diperkenalkan since 2017, semua universiti ada dan semua universiti di bawah KRIM dia menawarkan grant translational ini. Tidak ada pengurangan mana-mana pun.
Dan insya-Allah geran dia sangat banyak di setiap universiti. Okey Prof, terima kasih banyak Prof atas pencerahan. Okey. Ada soalan lain lagi?